أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شامل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقام الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي أنت واسلتي قلت حيلتي أدركني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan pengucapan salam sempurna ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya hormati, saya muliakan seluruh warga sidang Jumaah Surau Kuartus HKL, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertamanya dan selamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lagi sama-sama berkumpul pada hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam, yang mana kita mengharapkan dengan kemuliaan pada hari Jumaat ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang sengaja maupun yang tidak disengajakan. Mudah-mudahan yang mana yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada masalah mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana berhutang mudah-mudahan diberikan dilunaskan hutangnya, mudah-mudahan yang mana dalam keadaan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bermusuhan, mudah-mudahan diberikan kedamaian, dipertautkan kembali hubungan silaturahim bagi mereka yang bermusuhan. Amin Allahumma amin.
Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung kembali nasihat daripada Syekh Abdul Qadir rahimahullah. Kita melihat kepada nasihat beliau dalam kitab Qalbun Salim, syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati, pada menyatakan telinga. Fasal yang kedua iaitu telinga, yang mana ianya adalah salah satu daripada nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-Nya, iaitu panca indera pendengaran. Telinga lah, iaitu salah satu daripada 7 anggota zahir yang besar, yang nikmatnya sangat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Seperti mana mata Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, ada tujuannya, begitu juga telinga, begitu juga lisan kita, begitu juga tangan, kaki kita, perut kita, kemaluan kita, Allah Ta'ala bagi ni 7 anggota zahir ni adalah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Apa makna syukur? Syukur, kata Syekh Abdul Qadir rahimahullah, ialah hamba menggunakan nikmat ke arah tujuan nikmat itu dijadikan. Itu namanya syukur. Allah Ta'ala jadikan kepada kita telinga ni, tujuannya apa? Dia ada tujuan dunia, ada tujuan akhirat. Kita gunakan untuk tujuan dunia, seronok dengan apa yang didengar, dan sebagai jalan untuk memahami apa yang didengar. Nampak macam kecil, nampak macam tak bernilai, tapi bila mana hilang nikmat ini daripada kita, barulah kita merasakan yang ianya adalah anugerah yang besar daripada Allah. Semalam boleh dengar, bangun pagi ni sebelah telinga tak boleh mendengar. Bukankah satu kepayahan kepada kita dalam kita nak menguruskan kehidupan kita? Orang panggil sebelah kanan dengar, kiri tak dengar. Tu besar nikmat tu. Kalau ada orang datang tawarkan kepada kita, Pak Cik, saya nak telinga Pak Cik sebelah, saya bagi 1 juta, tentu ambil lah. Tapi syarat dia, saya kena tepuk telinga Pak Cik kuat-kuat, bagi hilang pendengaran sebelah. Saya bagi duit. Tuan-tuan nak bagi tak? Kalau tuan-tuan bagi, tak cerdik nama dia, sebab benda tak ada spare part dah. Kalau pakai stereophonic hearing tu, kan, ya, alat bantu pendengaran tu pun dia tidak sama seperti yang hak yang Allah Ta'ala buat pada kita. Tu besar nikmat tu. Jadi kalau kita diuji dengan ujian-ujian yang pelbagai, kita kena sedar yang jauh di satu sudut ada orang yang lagi teruk kena ujian pada kita. Kita tengok ada orang yang tak mampu mendengar. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita boleh dengar dengan baik. Mungkin hari ni badan tak apa nasihat, demam, tapi boleh berjalan lagi. Maka kita syukurlah dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Ada orang runsing, fikir banyak hutang, kan, tapi dia masih lagi ada nikmat anggota zahir yang dia tak perlu bayar pun. Hanya dia melaksanakan kewajipan dia sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang mukallaf, sembahyang 5 waktu. Baik. Allah tidak berhajat kepada amalan kita. Allah menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk, Allah tidak berhajat ataupun mengambil manfaat daripada makhluk yang diciptakan. Itu kita belajar iftiqar dan istighna sifat Allah. Terkaya Allah daripada segala makhluk. Allah yang ghani, Allah Maha Kaya. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad suruh sembahyang pun tak mahu. Kan? Saya malas sembahyang, hutang banyak, tak ada siapa tolong saya tak. Kan? Duk doa macam tak dengar. Dia main satu perasaan, dia panggil bisikan yang jahat. Bisikan tu dia bukan datang di telinga kita, tapi dia ganggu hati kita. Tu dia panggil was-was. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itulah yang duk main ganggu kita, duk bisik kita, bisikan-bisikan yang jahat. Sebab tu selalu saya share pesanan daripada Imam Al-Haddad rahimahullah dalam bab menghindari bisikan-bisikan. Maka hendaklah engkau beramal, kata Imam Al-Haddad rahimahullah, setiap hari membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Bukan sahaja waktu sebelum tidur baca 3 qul, tiup pada tapak tangan, sapu pada tubuh kita, tetapi kalau boleh
buat setiap kali selepas solat fardu. Jadikan sebagai amalan kita, benteng kita. Kerana kata Imam Al-Haddad, kita sedang berada di zaman yang banyak bisikan-bisikan yang jahat, fitnah-fitnah dan juga gangguan-gangguan, sama ada daripada musuh yang kita nampak ataupun daripada musuh yang kita tidak nampak. Kalau nampak, ustaz, senang kan, tengah duk lari mai ke arah kita tu, senang pasal nampak. Jadi kita pun boleh buka langkah 1000, boleh lari. Ataupun kita boleh buat prevention course. Cakap orang putih lah. Tapi masalah benda tu dia tak nampak. Yang duk ganggu kita, yang duk bisik kita tu, dia tak nampak. Dia nampak kita, kita tak nampak dia pula. Tu namanya makhluk ghaib. Yang namanya jin yang jahat, syaitan, duk ganggu kita tu. Tu dah. Dia ganggu macam mana? Dia bisik, Tuhan tak dengar doa hang tu. Dia kata, nampak? Cakap Kedah lah. Dia kata, hang duk doa 20 tahun dah, tak lega pun sakit, dia kata. Baik tak payah semayang, dia kata. Nampak tuan-tuan? Dia duk bisik kat kita. Allahumma salli ala sayyidina. Bahaya tuan-tuan. Sampai tu tahap ni, dia akan bisik pada kita, menyebabkan bisikan-bisikan tersebut menyebabkan kita kufur kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Cukup bahaya tuan-tuan. Takat was-was kita duk tengok yang kat takbir sampai sejam tak selesai, tu was-was zahir tu kita nampak. Ni hak dalam. Dia jalan macam kita, kerja macam kita, makan tidur macam kita, tapi dalam hati dia penuh dengan kefasadan, kerosakan. Benar? Yang akhirnya kadang-kadang dia bertindak melakukan perkara-perkara yang di luar daripada norma kehidupan manusia. Takut tuan-tuan. Sebab tu pesan pada anak-anak kita, walau macam mana pun kita putus asa dalam kehidupan, la taqnatu min rahmatillah. Allah Ta'ala sebut, jangan kamu berputus asa daripada rahmat aku, kata Allah. Jangan duk dengar bisikan-bisikan tu. Tu nak baik. Tu nak baik. Sebab tu di rumah kita, jadikan rumah kita ini, kata ulama, hidup dengan amal-amal agama. Hidupkan rumah kita dengan amalan agama. Baca Quran, zikir kepada Allah, perdengarkan selawat-selawat di rumah kita, bacakan manzil, bacakan rotib-rotib, banyak rotib, wirid-wirid yang disusun oleh para ulama. Maksurat pagi petang, jangan tinggal. Kalau rumah yang ada gangguan banyak tu, baca manzil tuan-tuan. Kalau nak baca suratul Baqarah ayat pertama sampai ayat last, mungkin panjang sampai 200 ayat. Panggil budak-budak tahfiz datang, bagi seorang sejuzuk, ataupun bagi seorang 2-3 muka surat, panggillah 5-6 orang kan, buat majlis doa selamat ke apa ke. InsyaAllah tuan-tuan, ni antara amalan para alim ulama kita. InsyaAllah hilang gangguan-gangguan yang ada di rumah kita. Tuan-tuan buat lah. Ni asal balik rumah je, kedengaran seperti pawaga kan. Sampai orang tetamu datang pun pelik, ni rumah ke pengwayang ni tak. Hanya kedengaran hiburan-hiburan yang lara, yang melalaikan. Jadi macam mana nak masuk rahmat Allah dalam rumah kita? Sebab yang diperdengarkan itu hanyalah maksiat. Na'udzubillah min zalik. Yang lara tu sudahlah, ni maksiat, dosa. Tuan-tuan berhati-hati. Baik. Jadi Rasulullah SAW Muhammad bukan nak suruh ceramah 24 jam di rumah kita. Bukan. Ini nak hidupkan amalan agama. Kalau boleh buat bacaan Quran, buat bacaan hadis di rumah kita. Sehari satu hadis kita baca dengan keluarga kita. Tak boleh bahasa Arab, tak apalah, bacalah bahasa Melayu, terjemahan banyak. Kitab Fadilah Amal boleh, Fadilah Sedekah boleh, Muntakat Hadis boleh, Syama'il Muhammadiyah boleh, Azkar Imam Nawawi boleh. Bacalah hadis dalam Riyadhus Salihin tu pun ada banyak amalan. Baca. Sehari satu hadis cerita tentang Rasulullah. Namanya kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Baca. Rasulullah SAW Muhammad. Baca. Hari ini kita cerita tentang rupa paras Nabi SAW. Hari ini kita cerita tentang bagaimana cara Rasulullah berjalan. Hari ini kita cerita tentang bagaimana adab tidur yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hari ini kita cerita tentang istighfar Rasulullah. Cerita pada keluarga kita.
supaya mereka hidup ni lebih mengenali Rasulullah dan para sahabat, melebihi kenal kepada orang-orang yang tidak memberikan syafaat kepada kita. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyebutkan ketika mana ja'a rajulun ila Rasulillah SAW, datang satu orang lelaki kepada Nabi SAW, faqala, lalu dia bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat tuan satu orang yang dia mencintai satu kaum, satu kelompok, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan kelompok tersebut? Apa pandangan kamu wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Siapa orang yang paling kita sayang dalam hidup? Macam mana, apa tanda kita sayang? Kita kenal. Sebab pepatah sebut, tak kenal maka tak cinta. Macam mana nak cinta, kenal pun tidak? Ciri-cirinya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Bagaimana keadaan dirinya? Dia kena kenal. Seperti mana seseorang anak kecil yang mengenali kepada ibu dan ayahnya, dia tidak akan mau kepada orang lain, walaupun seorang wanita yang cuba datang nak mengasuh itu wanita yang paling penyayang, tapi tetap dia berhajat kepada ibunya. Tu. Jadi kita ni berhajat kepada Allah dan juga Rasul SAW. Macam mana cara kita berhajat kepada Allah? Sikit-sikit Allah Ta'ala berkata. Nampak tak? Itu maknanya dah ada hasil. Pakcik tak marah ke tadi orang curi kasut pakcik? Tak apa, Allah Ta'ala semua. Tu semua nikmat Allah Ta'ala bagi. Dia boleh ambil bila-bila pun. Dia mai, dia dah ada hasil tu tak? Hasil tarbiyah tu. Mai minggu depan hilang pula. Hai pakcik, dah 2 kali ni, 2 minggu dah ni. Rasa kalau 3 kali Jumaat hilang, sekali dengan pakcik hilang, dia kata. Kawan tu pun daripada Sabak jadi marah kan. Yang ni saya tak ada Sabak, dia kata. Kita pun kenalah jadi orang yang mendamaikan, jangan duk jadi batu api pula. Tu ada kata orang kat sini ni memang suka curi selipar orang. Jangan. Kita husnuzan. Mungkin orang tu kita silap pakai ke pintu sebelah sini, dia letak pintu belah sana, mana nak tahu. Macam mana? Baik. Saya pernah jadi ingat selipar tu orang curi, rupanya dia ambil selipar tu belah ini, dia pergi tinggal belah sana. Dia lintah. Dah nak baik. Baik itu. Jadi Rasulullah SAW Muhammad, Allah Ta'ala belakang. Dah baik. Jadi Allah SAW Muhammad tu bisikan-bisikan aja. Kalau kita nampak senang. Syaitan manusia dia panggil, kata Imam Ghazali rahimahullah. Aku lebih bimbang musuh yang berada di dalam rusukku berbanding musuh yang berada di hadapanku, kata Imam Ghazali rahimahullah. Apa musuh yang berada di luar? Iaitu dari sudut gangguan makhluk-makhluk yang kita nampak, dari sudut manusia-manusia yang cuba nak mengapa-ngapakan kita. Aku tak takut, dia kata, sebab tu benda yang nampak, musuh yang nampak. Tetapi yang lebih kutakuti musuh yang berselindung di sebalik rusukku. Siapa? Iaitulah hawa nafsuku sendiri. Hawa nafsu ni dia jahat tak jahat, tuan-tuan? Bila mana syaitan bisik pada kita, nafsu kita mengiyakan. Tu kata bahaya tau. Telinga tengah duk dengar Quran, kan? Telinga tengah duk dengar zikir, tapi hati kita bila kita tak fokus, tak khusyuk, kita tak termasuk dalam kalangan orang-orang yang khusyi'in, orang yang khusyuk, dia akan tetap ada gangguan dalam jiwa, dalam hati kita. Hati dengar, telinga dengar Quran, tetapi dalam hati kita Allah SAW Muhammad, dia main satu benda yang dipanggil was-was. Sudah baik, dengar je lah Quran, tetapi dia tak masuk ke dalam dada kita. Sudah, tak payahlah baca Quran hari ni, dia kata semalam dah baca. Hati nafsu kita pun, nafsu ni kalau kita berada pada tingkatan lawamah, kalau amarah tu telah lagi lah sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Tapi kalau amarah, kalau lawamah, dia akan kadang-kadang menyuruh kepada kebaikan, kadang-kadang dia pujuk kita melakukan kejahatan. Tetapi kebanyakan waktu nafsu lawamah ini akan menyuruh kepada kejahatan. Kebanyakan waktu kalah juga.
Tuan baik, datanglah awal ke masjid hari Jumaat, besar pahala, dapat sebesar unta. Tuan, dia kata last sekali pun boleh, dia kata. Bukan ramai orang, dia kata lah pun boleh. Dalam sekali waktu dia nak keluar rumah, hujan lebat, tak pergi semayang itu. Dia kata hujan ni aku dikecualikan, dia kata. Nampak tuan tu punya jahat tu, bisikan. Tuan baik. Ada di satu masjid tu, dekat Afrika, tak berlaku lah di sini. Dia dah datang awal masjid, dia parking kereta dekat masjid, dia duduk dalam kereta dengan khutbah. Allahumma salli alaihi wasallam. Alangkah sayang, 1000 kali sayang. Dia kata duduk dalam kereta pun dengan khutbah, kata. Tuan baik. Dia duduk dalam kereta. Habis je orang ada keadaan qamat, baru dia masuk masjid. Sayang je tuan-tuan. Tuan-tuan, terhijab hatinya daripada menerima kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak termasuk kira orang yang hadir awal ke masjid. Sayang tuan-tuan. Apa yang menghalang daripada datang? Adakah sebab dia tak sihat? Dia sihat, tapi hati dan jiwa yang berpenyakit. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari, kata Allah, di mana harta benda dan anak tidak lagi memberikan manfaat, melainkan orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Maknanya dia ada masalah hati. Mungkin dia tak suka AJK ke apa, kita tak tahu. Dia kata piawai pun duk jumpa orang tu buat apa, dia kata. Buat sikit hati, dia lebih duduk dalam kereta. Habis semayang kublah, dia kata. Kerana sebab apa? Di dalam jiwa dan hati dia penuh dengan perkara-perkara yang disebutkan sebagai penyakit. Sum'ah, ujub, takabur, hasad, hubbud dunia, itu semua bersarang-bersarang dalam penyakit kita. Kebarangkalian tu ada. Itu dah baik. Jadi, dan ada pun kebaikan yang berkaitan dengan akhirat, telinga kita digunakan tujuannya untuk mendengar Al-Quran. Bukan sekadar mendengar, tetapi berusaha untuk mengaplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu dah baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kedua ialah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas je tuan-tuan. Dengar Quran, dengar hadis Nabi, itu tanda orang yang bersyukur dengan nikmat telinga. Mendengar ilmu yang memberikan manfaat. Apa contoh ilmu yang memberikan manfaat? Yang pertama dan kedua telah kita bahaskan sebelum ini. Dan yang ketiga, ilmu yang memberi manfaat ini, kata pengarang kitab Hidayatus Salikin menyebutkan ada 7 tanda padanya, iaitu yang mananya ilmu yang memberikan manfaat. Tanda yang pertama, ilmu yang memberikan manfaat ialah ilmu yang menambahkan al-khawful minal jalil. Ilmu yang menambahkan al-khawf ni maksudnya takut kepada Allah. Kalau ilmu tu dia bermanfaat, dia akan menyebabkan kita semakin takut pada Allah. Kita takut kepada Allah, kita jadi orang yang semakin dekat kepada Allah. Taqarrub ila Allah. Takut dengan hantu, kita lari. Beza tu makhluk. Takut bangun malam pukul 2 pagi, kejut isteri, teman pergi toilet. Sebab apa abang tak pergi sendiri? Takut ada hantu dekat Swiss lampu, dia kata. Tu takut. Lalah kali tahan kencing sampai subuh. Zana baik. Tu jangan pakai pampers sudah. Tu punya takut dengan hantu. Kenapa pak cik jual pula kereta kan baru beli? Saya beli second hand ustaz. Naik ada hantu tumpang. Tu saya jual balik, dia kata. Tuan-tuan, takutnya pasal dia bayang-bayang dia, ilusi dia. Tak, kalau ada betul, tuan-tuan bawa mai sini, surah kuartus ni ada ustaz-ustaz boleh tolong jampi tuan, insya-Allah hilang. Tuan baik. Kadang-kadang takut bayangan dia aja, ilusi dia. Tuan pernah dengar orang mati kena cikik dengan hantu? Masuk berita. Tuan pernah dengar? Tak ada lagi saya rasa. Tuan, kita banyak takut dengan bayang-bayang itu sendiri. Dia panggil halusinasi. Ya, makhluk gaib ada, jin dan sebagainya, syaitan yang ganggu kita. Tapi jangan biarkan makhluk-makhluk ini menyebabkan kita takut kepada mereka, lebih takut daripada Allah. Tinggal semayang tak takut, hantu dia takut dah. La haula wala quwwata illa billah.
buatnya tengah-tengah semayang tu meninggal tuan, tu benda yang perlu dia lebih takuti. Daripada dia tengah semayang, jin main semayang belakang dia. Tak apalah dia main berjemaah dengan kawan tu. Allahu Akbar. Dia main semayang seorang pula, pukul 4 pagi. Tengok ada orang main belakang, Allahu Akbar. Dia pun mesti belakang, tak ada apa dah. Mana nak tahu? Tak apa, dapat pahala berjemaah. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kita tak boleh bersahabat dan juga berkomplot dengan jin, haram. Hatta berkahwin dengan jin pun tak boleh, haram hukum dia. Mana nak tahu? Aku ada orang tanya, ustaz, ada calon saya nak menikah, kalau boleh tak mau orang, nak jin, dia kata. Tak boleh ustaz. Kerana ulama mengharamkan. Bosan ustaz, orang ni dia kerja habis duit lah, kahwin dengan jin negara sikit. Macam baik, macam-macam orang. Dia panggil halusinasi. Baik, jadi dia menambahkan perasaan takut kepada Allah. Ni namanya takwa. Ilmu yang menambahkan ketakwaan kepada Allah. Al-khawf. Takut apa? Takut amalan kita tak diterima oleh Allah. Sebab apa tuan-tuan? Banyak penyakit-penyakit yang kebarangkalian boleh bersarang dalam hati kita dalam kita beramal kepada Allah. Kan Nabi sebut kan dalam hadis yang masyhur, dalam hadis yang pertama matan arba'in al-Imam Nawawi rahimahullah, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya atau ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu atas niat, tergantung atas niat, dan setiap orang akan mendapatkan atas apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan juga Rasul. Barang siapa yang hijrahnya untuk tujuan dunia atau habuan, atau bertujuan untuk yankihuha, ataupun nak bernikah kepada seseorang, mengejar kepada seseorang untuk dinikahi, maka hijrahnya untuk apa yang diniatkan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya untuk apa yang diniatkannya, tetapi dia tidak mendapatkan Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu penting tak kita tajdidkan niat kita, ikhlaskan hati kita kerana Allah, penting. Apa maksud ikhlas? Kata Syekh Abdul Qadir rahimahullah, ikhlas ialah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal yang kita lakukan. Kita tidak mensyirikkan Allah. Kita beramal sebab apa? Sebab orang duk tengok, ustaz, takkan nak bagi RM1, kurang-kurang RM5 lah, orang nak ambil gambar tu. Contoh. Baik. Semayang sunat kan, kita semayang di tempat orang ramai kan. Biasa semayang di rumah ni tak apa nak lama, tapi sebab ada orang ramai, dia lamakan semayang dia. Tuan-tuan hati-hati tuan-tuan. Kenapa yang kita nak lama tu? Adakah sebab kita dikurniakan halawatul ibadah tengah duduk semayang tu, dikurniakan kemanisan beribadah? La. Mungkin waktu itu dia datang satu perasaan untuk mempamer-pamerkan amalan kita. Wal'azubillah min zalik. Allah Ta'ala akan perintahkan orang yang mensyirikkan Allah, wala yusyrik bi'ibadatihi ahada. Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun dalam ibadah kita, tapi dia buat juga. Maka Allah Ta'ala akan perintahkan, didatangkan pada hari kiamat nanti, kamu pergi ambil balasan ataupun pahala daripada orang hak kamu nak tunjuk amalan kamu pada, pergi ambil. Pasti tak boleh, sebab makhluk tidak boleh memberikan manfaat dan juga mudarat. Betapa hinanya orang-orang yang melakukan sesuatu amal bukan ikhlas kerana Allah. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Ta'ala memelihara kita, memelihara hati kita daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi.
Nah, syirik kecil. Nah, kita buat amal bukan kerana Allah, tidak menunggalkan Allah. Baik. Tu jaga-jaga no. Dalam ibadat kita jangan sampai kita ada bawaan-bawaan dalam ibadat kita tujuan kerana selain Allah. Baik. Tapi kita yang menilai wajib husnuzan. Nah, jangan kita suuzan, sangka buruk. Tu tak ikhlas tu semayang tu, duduk kat depan sekali nak tunjuk kat orang lah tu. Haram tuan-tuan. Nah, kita tak tahu hati dia, empunya tubuh yang mengetahui. Kalau dia tak ikhlas, tu urusan dia dengan Allah. Nah, dia sedekah pada kita, pak cik ni ada sikit sumbangan daripada saya ikhlas. Wajib kita husnuzan pada dia. Terima pemberian tersebut. Kalau dia tidak ikhlas, itu urusan dia. Jangan duk tanya pula, betul ni ikhlas ni? Confirm ni? Kalau pak cik betul ikhlas, baik saya pegang dada pak cik tu. Nak tengok degupan jantung pak cik. Tak payahlah tuan-tuan, dia ambil apa tu dia panggil apa? Stetoskop. Dia ambil stetoskop, sekejap saya nak pinjam ke doktor punya dia. Biasa kalau orang berdebar ni dia tak ikhlas dia kata. Punyalah kaji, tak payahlah. Tuan-tuan, wajib kita husnuzan. Buatnya dia tak bagi langsung, apa tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan, baik. Dia bagi tu dah cukup tuah dah. Syukurlah. Terima kasih. Lafaz alhamdu tu, segala puji tu. Puji ada 4 jenis. Kita duduk belajar puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis. Puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Panjang syarah. Biasa dalam mukadimah kita, lafaz alhamdu ni akan disyarah panjang lebar oleh musannif ataupun pengarang rahimahullah. Baik. Dan yang kedua, selain daripada ilmu tersebut menambahkan takut ataupun takwa kepada Allah, ciri ilmu yang bermanfaat itu ialah menambahkan pengetahuan kepada basirah, yakni penglihatan hati kita, lalu kita melihat keaiban diri sendiri. Kita belajar satu ilmu tu, kalau bermanfaat ilmu tu, maka ciri yang kedua, kita akan Allah Ta'ala kurniakan basirah kepada kita, iaitu penglihatan hati. Dipanggil mata hati ya. Dan tersingkaplah, yakni kita sedar akan keaiban diri kita. Senang cerita, nampak salah kita, tak nampak salah orang. Ada orang belajar, lagi nampak salah orang, nampak betul diri. Saya ustaz, sejak belajar ni dengan ustaz saya, banyak benda yang orang buat ni semua haram belaka, dia kata dosa. Hak saya seorang je betul, dia kata. Tuan-tuan, there must be something wrong somewhere dengan ilmu yang kita belajar. Kerana pepatah Melayu menyebutkan, ikut resmi padi, semakin menunduk semakin berisi. Sepatutnya semakin kita belajar, semakin kita tawaduk. Tak jadi orang yang takabur, sombong. Tapi semakin kita belajar, semakin kita sombong pula dengan ilmu kita. Hak saya buat ni ada dalil, hak dia pun buat tak ada dalil. Bahaya tuan-tuan. Dan entah ya entah tidak, dalil yang kamu jumpa tu belum tentu lagi yang orang lain jumpa, kamu pun belum tentu jumpa. Baik. Terkadang apa yang kita belajar belum tentu seperti apa yang kita faham. Baik. Sebab itu kata Imam Syafi'i, kadang dalam bab belajar ni kena perbanyakkan guru. Banyakkan guru. Jangan duduk satu konteks tu saja. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah memiliki ramai guru. Baik. Antaranya Imam Malik rahimahullah. Disebut dalam syair yang panjang Imam Syafi'i dalam diwan, cerita panjang lebar tentang adab-adab menuntut ilmu. Selain pada ikhlas, kena ada guru, kena ada kitab, tempoh yang panjang, pengorbanan dan sebagainya. Perlu ramaikan guru. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita bersyukur di wilayah ni, kita pengajian ni hampir setiap malam dengan guru yang pelbagai, latar belakang yang pelbagai, pengajian kitab yang pelbagai. Kalau ta'lim lagi tak tahu dah tuan. Baik. Jadi nampak tersingkap akan kelemahan diri sendiri, keaiban diri. Ya Allah, lemahnya aku ya Allah. Banyaknya masa aku terbuang dalam keadaan aku lalai daripada mengingati Engkau ya Allah. Nampak kelemahan diri kita. Kita nak tegur orang, kita jadi malu. Sebab apa? Sebab kita sendiri pun banyak kelemahan. Maknanya tu basirah tadi tu. Macam baik. Kadang-kadang kita main satu hikmah Allah Ta'ala nak bagi pada kita dari sudut
keluarga yang bermasalah. Allah Ta'ala nak bagi apa? Supaya kita faham. Allah Ta'ala singkapkan kepada kita keaiban diri kita, kekurangan, kelemahan diri kita. Dengan cara apa? Allah tarbiyah kita melalui keluarga kita yang ada kekurangan. 7 anak orang, 7 anak kita dengan 7 anak orang. Kita nampak 7 anak orang yang tak apa nak jadi, tapi kita lupa 6 orang anak kita jadi, seorang tak jadi. Rupanya Allah buat seorang tu supaya kita balik pada Allah. Ya Allah, aku anak aku seorang. Halang kita daripada kita menjadi orang yang bersikap dengan sombong. Baik. Jadi Allah SWT Muhammad, kalau kita Allah Ta'ala kurniakan kepada kita zuriat yang mungkin dia soleh, baik, kadang-kadang tuan-tuan kita akan melalui pengalaman di mana anak kita, mungkin seorang tu Allah Ta'ala uji dengan anak kita mungkin yang tak apa nak jadi tu. Dia bukan jahat, dia nakal saja. Supaya apa? Supaya kita ni tak jadi orang yang sombong. Supaya kita ni tak lupa untuk bangun malam minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba kalau 7 orang semua jadi, semua soleh, semua ustaz, semua ulama, mungkin kita dah jadi orang yang kurang bangun malam. Sebab apa? Tak ada apa yang nak diminta, tak ada masalah, semua selesai. Tapi Allah Ta'ala bagi pada kita ujian, mungkin dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita dan sebagainya, supaya tarbiyah daripada Allah Ta'ala kepada kita, supaya jangan kita lupa Allah. Allah yang menguji kita, Allah juga yang memberikan jalan keluar kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kadar ataupun batas kemampuan dirinya, kesanggupan seseorang. Dan Allah tidak memungkiri janji, innaka latukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Baik, hidup tak ada masalah, jarang bangun malam. Kerana bila kita ada masalah, ya Allah, anak aku ya Allah, yang seorang ni, yang lah ni ya Allah, bagilah kekuatan pada aku, bagilah kesabaran pada aku untuk tarbiyah dan bimbing dia, bagilah hidayah kat dia, bagilah dia hijrah sampai tak nak semayang langsung ni ya Allah, apalah dosa aku ya Allah, bagilah ampunlah aku ya Allah. Mungkin aku dah pernah melakukan perkara yang menyebabkan engkau hukum aku dengan cara jadikan anak aku macam ni. Aku minta ampun pada engkau. Bangun malam-malam minta kepada Allah. Betul tak? Kerana Allah SAW Muhammad dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bermegah dengan hamba-hambanya yang bangun di tengah malam untuk beribadah. Lalu berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka telah bangun di tengah malam dalam keadaan tidak ada seorang pun yang melihat mereka kecuali aku, kata Allah. Maka saksikanlah wahai malaikat bahawa telah aku sediakan untuk mereka syurgaku, tempat tinggal penghormatanku. Ini pengiktirafan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bangun di saat tidak ada seorang pun yang melihat kepada mereka. Kerana kata Imam Syafi'i rahimahullah, beribadah di saat manusia sedang tidur seperti panah yang tepat pada sasaran. Doa di saat manusia sedang tidur malam, seperti ke malam, seperti panah yang tepat pada sasaran. Minta tuan-tuan pada Allah. Tuan nak kaya, tuan nak hilang masalah, nak minta jalan keluar, mintalah pada waktu tersebut. Di antara waktu yang sangat mustajab dan juga makbul doa. Baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan, ialah ilmu yang menambahkan pengetahuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri ilmu yang memberikan manfaat. Daripada kita tak tahu, kita dapat mengetahui. Contohnya dalam bab fix solat. Contoh, selama ni kita semayang mungkin ada kekurangan, kesilapan kita dalam melakukan solat, kita perbetulkan. Misalnya dalam bab kita, saya pergi di ceramah di sekolah, kita buat program tahsin ibadah, tahsin solat. Tuan-tuan, cukup menyedihkan. Kita tanya berapa orang pelajar yang datang sekolah tak sembahyang subuh, tuan-tuan, ramai tuan-tuan. Saya tanya tu bukan nak aibkan dia orang, saya suruh dia pejam mata. Jujur dengan saya, semua pejam mata. Siapa yang datang sekolah tak sembahyang subuh kat tengah, ramai yang kat tengah tuan-tuan. Sebab saya nak buat bancian, nak tahu tuan-tuan. Ternyata ramai. Dia kata tak sempat ustaz, bas sekolah duduk tunggu sebab bangun lewat. Allahumma salli alaihi wasallam. Bermakna solat ni, mereka tak anggap yang solat ni benda yang besar dalam kehidupan. Allahumma salli alaihi wasallam. Anak-anak kita tuan-tuan. Jadi sebab itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu orang yang menjaga solat
Aku yakin dia akan mampu menjaga seluruh amanah dan tanggungjawab dalam kehidupannya. Tetapi satu orang yang tidak memelihara solat, aku tidak yakin dia mampu menjaga amanah dan tanggungjawab dalam kehidupannya. Itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Betul kan Fatihah kita baca? Perkara-perkara yang berkaitan dengan solat kita terutamanya, betul kan tuan-tuan? Dan yang keempat ialah bila mana kita belajar ilmu tersebut, jika ia bermanfaat, ia akan mengurangkan kesukaan kita kepada dunia. Berapa minit? 4 minit lagi. Dia akan mengurangkan kesukaan kita kepada dunia. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Terkadang ada sesuatu yang kita buat itu, yang kita suka itu, yang ada atas dunia ini, perkara yang tidak memberikan manfaat. Disebut sebagai perkara yang laghwun, perkara yang melalaikan kita. Mata'ul ghurur. Dunia ni apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Dunia ni, harta benda, anak pinak ni hiasan dunia. Jadi Rasulullah SAW Muhammad, dia boleh jadi satu perkara yang menambahkan kebaikan kepada kita dan boleh jadi fitnah kepada kita. Harta kalau digunakan ke jalan yang tidak benar, dia akan jadi fitnah kepada kita, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga anak-anak. Betul tak? Ditanya kepada Nabi SAW, ketika mana Rasulullah bertanya, apakah kalian mengetahui siapakah orang yang mandul, yang tidak mempunyai zuriat? Yang mandul lah. Lalu sahabat menyatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Betul tak? Nabi SAW menyatakan orang yang mandul bukan orang yang tidak ada anak, tetapi orang yang ada anak tetapi dia tidak mendidik anak tersebut untuk kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut orang yang mandul. Dah disebut. Dan sebab itu kena berhati-hati. Betul tak? Kalau kita ada perkara yang menyebabkan kesukaan kita kepada dunia sehingga kita melupakan akhirat, maka hendaklah kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kita hidup ni, tujuan kita apa? Kita nak balik kepada kampung abadi kita, iaitu syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kampung asal kita, tempat asal datangnya kita, dan kita nak kembali ke syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك ما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.